A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fihkina fid din wa 'allim ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dimuliakan Tuan Imam yang mengimamkan solat insya berjemaah tadi, yang dikasihi pengurusi dan AJK Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, yang diingati muslim-muslimat yang hadir pada malam insya-Allah. Sudah lama tak sampai sini, datang lepas lagi tak. Tahun ni baru dapat hadir dengan qada Allah tentukan insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni kita dah masuk 15. Malam yang ke-15 ya. Betul. Jadi topik yang kita bincang pada malam ini insya-Allah Ramadan berkat, takwa meningkat. Baik. Yang muslim-muslimat yang sudah maklum, bulan Ramadan ni keberkatan dia sangat terlalu banyak. Jadi kita dah tahu terlalu banyak sampai kita tak terbuat. Jadi rugi kita. Jadi bulan Ramadan juga bulan didikan talbiyah untuk diri kita, untuk diri kita, baiki diri kita, jangan baiki pada orang lain. Faham? Tengok diri kita baru kita sempurna, insya-Allah sebagai insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, yakni dengan kelebihannya antara lain ialah bulan penuh barakah. Kan? Bermula daripada awal lagi alhamdulillah kita dapat teruskan solat tarawih kan, sampai sekarang, sampai malam ni juga kita dapat tunaikan. Sahabat-sahabat kita masih terleka lagi kan. Di awal malam pertama ramai, masuk minggu kedua semakin tak ada. Jangan kita takut dengan COVID ni. Sampai takut COVID ni tak datang surau. Tak kena lah. Ada juga dengan sibuk dengan bulan Ramadan ni kita, ada juga golongan kesempatan dia ni nak berniaga. Bulan ni juga banyak untung daripada bulan-bulan lain. Betul tak? Jadi kita kena ambillah buruan untuk kita. Bulan Ramadan ni bulan berkat, ibadah untuk diri kita nak bawa besok kan. Berniaga memang kita nak juga duit, tapi kita kena bagi masa dengan sebaiknya. Dan lagi apa bulan kelebihannya adalah Allah Ta'ala memfardukan puasa ke atas kamu, atas kita lah kan. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai ilal akhir, sampai habis soal Baqarah, menyatakan di sini ialah Allah SWT mewajibkan kita berpuasa berdasarkan dalil ayat tersebut tadi. Puasa juga yang kita buat sekarang ni kan, bulan Ramadan ni dia tak sama puasa sunat kan. Ni bulan puasa wajib yang diperintahkan oleh Allah Taala. Dia yang lain perintah oleh manusia, kebanyakan orang tak buat. Belakang depan kita buat kan, kita suruh anak kita buat, belakang kita tak buat. Allah ni suruh perintah wajib kan, perintah Allah lain. Ada juga segelintir sangatlah, sikit sangat yang tak ikut, ada juga yang tak puasa. Ada pelajar saya muallaf yang baru masuk Islam 4 tahun. Dia kata, telefon Ustaz. Telefon saya kata, Ustaz macam mana ni? Pelanggan saya ni beli air. Beli air saya nak bagi tahu macam mana ni? Ramai orang Melayu tak puasa. Tengok orang muallaf masuk Islam. Dia hairan kita orang Melayu tak puasa. Malulah saya nak jawab macam mana. Dia Vietnam, dia kahwin dengan orang Melayu, orang Terengganu. Dia kata Melayu macam ni Ustaz dia. Jadi saya nak jawab macam mana? Kita orang Islam asli dia. Dia baru masuk Islam
dengan sesungguh-sungguh dia tu nak puasa betul-betul. Itu orang panggil Islam ni indah. Kita kena dengan muallaf ni kita kena main psikologi lah, kan. Baik. Apa lagi kita katakan di sini dah, kita tengok puasa disyariatkan oleh Allah SWT untuk melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Kan? Allah suruh kita puasa ni bukan main-main saja, tak. Dia nak suruh jadi insan yang bertakwa pada Allah. Takwa ni takut pada Allah. Takut maksud dia kita dekat dengan Allah. Bukan kita semakin jauh. Faham? Tengok diri kita macam mana takwa, kan. Umur kita semakin meningkat. Adakah takwa kita ni semakin meningkat? Muhasabah masing-masing, kan. Umur umat Nabi Muhammad ni tak panjang. Jauh beza dengan umat sahabat-sahabat Nabi dulu, beza jauh lah. Baik, kita tengok lagi syariat yang lain-lain. Contoh, Allah syariat kita melakukan sembahyang. Setiap syariat tu ada objektif. Seperti solat. Apa dia? Sesiapa yang melakukan solat, sembahyang dengan penuh khusyuk. Sembahyang dengan penuh keyakinan, dengan ada ilmu. Nak yakin ni kita kena ada ilmu, kena belajar. Jadi masanya kita sesuai untuk mengaji, kan. Bulan Ramadan dah tak datang dah seorang di antara maghrib isyak. Jadi bulan Ramadan ni kita hadir, sembahyang isyak, kita dapat ilmu. Faham? Kan. Bulan lain tak boleh duduk lama-lama dah. Sampai isyak dah balik dah. Bulan Ramadan ni lepas isyak setengah jam, 41 jam masih duduk dalam surau. Ya kan? Indahnya bulan Ramadan. Lepas ni tak ada dah nikmat. Jadi kita ambil peluang lah yang mana ada malam ni. Jangan tinggal. Jangan tinggal. InsyaAllah kita dapat Lailatul Qadar. Baik. Satu pendapat ulama menyatakan tentang sifat takwa. Takwa ni ditafsirkan kepada himpunan kita terbagi kepada 3 perkara. Yang pertama, kita kena faham sifat takwa ni mana. Yang pertama, kita taat takwa. Faham? Kita taat, tidak buat maksiat. Kita taat, kita patuh pada Allah. Ikut perintah Allah. Dalam masa sama juga, kita tak buat maksiat. Faham? Maksiat ni terbagi 2, zahir dan batin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dah sebut, kan. Tu kita walaupun kecil, kita jangan sangka panggil alah kecil sangat kita ada, jangan. Ulama buat ni tak sama dengan buku-buku yang kita buat sekarang ni, kan. Ramai-ramai para ilmuwan buat buku, beza jauh dengan ulama-ulama silam. Itu yang pertama. Kita taat, tidak buat maksiat. Kita taat, kesana kita dah taat pada Allah. Puasa. Dalam bulan puasa, kita tinggal benda-benda maksiat. Mata kita jangan tengok benda-benda yang boleh merosakkan amalan ibadah puasa kita. Faham? Itu dari segi zahir, mata kita. Dalam hati kita, jangan ada benda-benda yang boleh sifat dengki, fitnah, kan, dalam hati kita. Ya Allah, si mamak ni, contoh si A ni, kan, tak pernah datang surau. Jangan. Jalan nanti. Kita doa mudah-mudahan si A ni datang ke surau dan solat berjemaah. Jadi kita berdoa. Jangan ada lintasan benda-benda yang keburukan dalam dalaman kita. Yang kedua, takwa ditafsir dari kita ialah kita ingat kepada Allah. Ingat pada Allah. Kan? Datang surau ni kita ingat pada Allah. Betul tak? Baik. Dan juga dalam satu sama juga, tidak lupa kepadanya. Tak lupa padanya. Kita ingat Allah selalu. Kan? Selepas solat tarawih kita ada tilawah, ada tadarus, ada kat sini. Ada. Alhamdulillah. Kan? Kalau kita tak paksa diri tak jadi. Kalau buat kat rumah tu saya rasa sekejap je, kan, dengan anaknya, dengan anak menangis, dengan ada semualah. Ya, halangan cerita bulan Ramadan lagi dah sedap, kan. Jadi kita kena paksa diri kita. Orang lain tak boleh paksa diri kita saja. Kan? InsyaAllah didikan dalam bulan Ramadan dengan keberkatan bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan natijah dia kita istiqamah. Faham? Ada mafhum hadis Nabi kata, kita buat apa-apa dalam bulan Ramadan tak pernah tinggal, kan. Hati kosong terhadap Allah SWT, Allah ampunkan seolah-olah dia di bau lahir, bau seolah umpama babi lahir, bau lahir. Itu panggil bersihnya kita ditabiahkan dalam bulan Ramadan. Yang ketiga ialah kita bersyukur kepadanya. Dalam satu masa juga kita tidak ingkar kepadanya. Kita cuba tengok pada diri kita daripada awal lagi, kan, sebagai anak,
masih belajar lagi kan. Allah bagi satu belajar, habis pengajian sambung lagi peringkat naik tinggi lagi. Allah mudahkan lagi kan. Naik dapat kerja dengan bayang gaji yang tinggi kan, dapat bisnes yang maju. Cuba kita tengok, tak boleh terbilang lah Allah bagi, betul tak? Jadi bersyukur pada Allah Ta'ala ini kita kena patuh pada Allah. Bukan kita dapat semua tu lena dekat rumah tak jadi. Tak boleh. Bukan berlandaskan yang agama yang nak. Faham? Baik. At-taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In aqamakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Allah kata di sini ialah semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala orang yang takwa pada Allah, yang takut betul-betul takut pada Allah. Faham? Takut pada Allah. Macam mana kita takut pada Allah? Imam Sahlun bin Abdullah berkata, tidak ada penolong kecuali hanya Allah. Ulama kata, tak ada dah yang penolong diri kita. Faham? Sifat takwa. Dalam alam barzah kita takwa pada Allah. Apa dia? Kita baca Al-Quran, sedekah banyak. Faham? Dalam bulan Ramadan ni jangan lepaskan seharian kita tu tanpa sedekah. Tanpa sedekah. Dalam bulan Ramadan juga jangan tinggal benda-benda sunat. Faham? Apa pahala ibadah benda-benda sunat ni, pahala dia menyamai pahala yang wajib. Ada hadis kata sampai 70 pahala ganjaran dia. Bulan lain tak ada sampai 70. Jadi siapa-siapa buat benda sunat, Allah akan jaga dia. Kata ulama lain kata, kalau hamba Allah itu jaga benda-benda sunat, semestinya wajib yang perkara wajib yang akan jaga kan, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, selepas subuh, naik waktu duha sikit sembahyang sunat duha kan. Sunat duha ni untuk kita bukan rezeki saja, kita nampak rezeki kan, untuk panggil tubuh kita sendi-sendi ni, kita nak benda panggil suntikan kan, untuk dalaman kita ni, anggota diri kita ni. Kalau dia istiqamah betul-betul, insya-Allah umur dia panggil tubuh badan dia dalam kesihatan. Cubalah tanya ulama-ulama silam dulu kan, ulama-ulama yang masih ada sekarang ni, apa amalan-amalan dia? Dia ada amalan-amalan dia lah. Faham? Kita amalan kita kedai kopi, roti canai, balik tidur macam tu lah. Dunia zaman sekarang ni. Ini kalau kita cuba masuk dalam dunia sekarang ni, kita masuk dengan dalam ada ilmu lain. Lain. Kata Iman An-Nasir Al-Abadi, siapa yang melazimkan dirinya bertakwa, tentu ada rasa sedia meninggalkan dunia dengan hati yang lapang, kerana Allah berfirman, "Lad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun." Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi mereka yang bertakwa, itu pun kalau mereka benar-benar berfikir. Kita fikir balik, adakah aku ni macam mana tahap takwa pada Allah? Macam mana amalan aku dah hampir separuh bulan Ramadan dah, nak habis dah. Macam mana dengan aku, dengan sikap jiran aku kan. Kita duduk kat sini, dia penduduk padat, jiran lagi rapat lah kan. Belakang depan dia, kalau setengah kitab kata 40 sebelah kanan 40 buah. Rumah sebelah kanan, depan 40, belakang 40. Tu jiran yang sebenar. Jadi kalau rumah flat macam ni, rumah macam ni kak, lagilah satu blok tu jiran kita semualah. Faham? Jadi kita kena panggil silaturahim, jangan bermasa muka. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan tu kan? Kalau kita bermasa muka dengan jiran kita, dalam bulan Ramadan dia buat macam tu lagi, ni dosa dia boleh 4 kali ganda lah. Baik, takwa ni, dia ni takwa pada Allah, kita takut pada Allah, kita buat satu ibadah kerana Allah, betul-betul kerana Allah. Jangan ada benda-benda yang boleh dalam sama juga, jangan ada buat dosa lah. Jangan jiran kita jangan tak tegur, tak boleh. Tak masuk dalam takwa lagi. Ni susah kan. Senang sebut takwa kan. Jadi benda dak hakikat sebenarnya yang kehendak agama nak. Itu baik. Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim,
wa yunajji Allahu allazina taqaw bimafazatihim la yamussuhumus su wa lahum yahzanun. Sadaqallahul azim. Allah melepaskan mereka yang bertakwa dengan mudah dari bencana dunia, dan dia tidak disentuh oleh keburukannya, dan dia juga tidak diinggapi rasa duka cita. Orang takwa ni lain, kan? Asal apa-apa dugaan ujian di atas dia rasa dia pun timur dengan redha, dengan senyuman dia. Kan? Kita agak macam mana? Oh, kalau bulan puasa lagi lah kita nak marah kan? Buat apa terhadap kita kan? Accident kereta, apa ni, kemalangan kereta kita. Kan? Kita dah tak salah dah. Ataupun kita salah, kita marah lagi. Kamu salah lah. Jadi bulan Ramadan ni bulan kesabaran, kan? So, sabar banyak-banyak, kan? Allah berfirman lagi, walaqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami telah memberikan wasiat kepada mereka yang menerima kitab sebelum dari kamu agar sentiasa bertakwa kepada Allah. Ini adalah wasiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejak sampai sekarang ni, kan? Jadi kita dengar sekadar dengar. Jadi kita kena isilah diri kita, hiasilah amalan-amalan yang sunnah Rasulullah, kan? Zikir-zikir, kalau kita tak boleh baca Al-Quran, kita dengar, baca makna dia, kan? Ada juga tak boleh baca Al-Quran, jadi sebab apa? Dia tak belajar. Kalau dia belajar lain. Baik, kalau kita ibadah, kita dalam satu masa juga kita belajar, dimaafkan. Yang tak naknya buat amal ibadah, nak ikut orang sujud, kita sujud, tak belajar, tak jadi. Dia terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga, kena belajar betul-betul. Masa belajar kita ni lah antara malam lah, pagi kita kerja dah, kan? Bulan Ramadan ni Allah bagi peluang kita, betul tak? Ujung minggu kita lepas solat subuh balik, kita dapat bersama dengan isteri, anak-anak, belajar Al-Quran, faham? Dia lain. Betul-betul cuba kita tengok diri kita lah. Kalau kita ada penyakit selain pada bulan Ramadan, contoh kita penyakit tak boleh makan lambat, kan? Lawak sikit kan, rasa sakit pedis dalam perut kita ni, kan? Jadi kalau kita yakin, ulama kata, dengan campur pakar kesihatan kata, penyakit gastrik ni kita makan last, jangan hampir-hampir nak waktu habis dah. Maknanya pukul 5 suku tu boleh dah. Jadi kita makan jangan banyak. Air jangan terlebih pada 3 gelas. Buah kurma jangan tinggal. InsyaAllah kita akan tahan sampai waktu maghrib. Baik. Di siang hari juga kita kena jaga Allah, dan jaga mulut kita. Lebih-lebih lagi kita sebagai, kalau guru kan lagi lah, kan, dengan tingkah laku pelajar kita. Jadi kita kena banyak selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi, insya-Allah kita dapat kawal dengan ucapan kita daripada mulut kita, kan? Lidah kita ni bahayalah. Yang paling banyak dalam neraka besok sebabnya jenis lidah lah, punca lidah, kan? Tak henti-henti bercakap. Bulan lain tak banyak, bulan puasa banyak pula bercakap. Banyak benda-benda yang mensia-siakan. Innallah, Allah berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama manusia bertakwa dan mereka yang banyak berbuat yang baik-baik. Jadi Allah Taala sini ialah Allah akan bersama dengan orang bertakwa pada Allah. Contoh kita keluar rumah kerja, pergi kerja, kan, tu rumah kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allah, betul tak? Itu takwa pada Allah, ingat pada Allah lah. Dalam masa jalan masa kita buat kenderaan, motor dan kereta, kita zikir, selawat ke tasbih. Kalau kita subhanallah rasa banyak dah, mata kita tengok depan lah, jangan kita tawaduk sampai tengok bawah, tak boleh lah. Jadi boleh buat semua atas kehendak diri kita, dalam atas kehendak diri kita. Dan juga dan mereka yang banyak berbuat yang baik-baik. Benda baik bulan Ramadan, buat baiklah, buat sebanyak-banyaklah. Jangan tunggu masa kita nak tak apa, tak sempat malam ni, malam besok jangan. Kita tak tahu macam mana. Sejak lagi kita tak tahu lagi macam apa yang berlaku atas diri kita. Akan ada siapa-siapa lain kita yang tahu apa berlaku sejak lagi. Tak tahu. Semuanya dalam ilmu Allah. Rasa yang setakat ini dulu. Sebab kita ni bulan solat tarawih lagi.
Jadi apa ini, untuk diri kita, kita baikilah apa yang kesilapan kita yang 15 hari 14 hari ni, kita macam mana ibadah puasa kita, persiapan kita 10 akhir ni kita nak. Jangan tunggu 10 akhir baru kita nak duduk kat rumah, tak nak pergi lagi, suruh aku nak pergi 10 akhir. Rugilah. Jadi bagilah peluang 10 akhir Ramadan ni. Mungkin kita yang tahun lepas kita dah minta terkena malam Lailatul Qadar, Allah bagi panjang umur kita ni, jumpa lagi tahun ni, betul tak? Kalangan kita yang hadir malam ni doa-doa mustajab semua. Allah makbulkan doa. Jadi kita gunakan Allah bagi, jangan lepas peluang. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak sebab apa itu kelemahan saya sendirilah.